Jadi kami para peguam pada Jumaat yang lalu 17 Jun 2022 telah merekodkan satu sejarah. Kali terakhir kami para peguam berhimpun ialah pada tahun 2017, ketika itu kes 1MDB dan sebagainya. Dan kali ini kita kembali untuk berhimpun, menyatakan solidariti kita, tunjuk perasaan kita terhadap kepada kerajaan, khususnya kepada rakyat secara amnya, bahawa peguam-peguam Malaysia kita inginkan kehakiman kita sentiasa bebas. Ini yang kita panggil sebagai walk for judicial independence. Walk for judicial independence maknanya kita nak satu kebebasan kehakiman. Pada waktu tersebut kami daripada peguam-peguam amanah, iaitu daripada Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara, Kanun yang kita panggil, bersama-sama dengan beberapa peguam yang lain, kami turun bersama-sama dengan saya kira hampir ataupun lebih 500 orang peguam pada waktu itu. Ya. Pada 2017. Pada tahun ini. Baru Jumaat yang lalu. Okey, jadi 17 Jun betul? 17 Jun. 17 Jun kami berhimpun di Padang Merbuk ketika 500 itu. 500 orang? Lebih kurang lah. Betul. Hampir boleh 500 orang, tapi ramai. Maknanya ramai kita yang pakai blazer dengan tie-nya lengkap sebagai dipanggil sebagai court attire. Kita hadir di Padang Merbuk menyatakan solidariti kita, bahawa Malaysia perlu mengekalkan kebebasan kehakiman. Betul. Jadi di mana puncanya kita terpaksa untuk berada dalam keadaan tersebut? Ini adalah bertitik tolak daripada apa yang dilakukan oleh Raja Petra Kamarudin, RPK, melalui satu artikel yang kononnya Hakim yang Arif, Hakim Nazlan, sekarang sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, ketika beliau membicarakan berkenaan kes 1MDB SRC International, yang mana tertuduhnya ialah Datuk Seri Najib Razak. Kononnya Hakim Nazlan tidak berintegriti. Seolah-olah menyatakan bahawa Hakim Nazlan telah menerima sejumlah wang ketika mana beliau merupakan pengurusi ataupun head of legal bagi Maybank pada ketika itu, dan terpalit dengan isu 1MDB, terus merosakkan reputasi beliau untuk membicarakan atau menjadi hakim bagi kes 1MDB. Kami menyatakan bahawa sejurus RPK, Raja Petra menyatakan, membuat artikel tersebut, SPRM Datuk Tan Sri Azam Baki mengeluarkan kenyataan bahawa satu kertas siasan telah pun dibuka terhadap Yang Arif Hakim Nazlan. Ini membuatkan para peguam, khususnya daripada Majlis Peguam Malaysia, berasa amat terkilan, kerana kita yakin bahawa satu, ini adalah satu bentuk intimidasi terhadap Badan Kehakiman, kerana Badan Kehakiman menurut artikel 145 Perlembagaan Persekutuan nyatakan dengan jelas bahawa para hakim ini sekiranya ada apa-apa isu kondak, dia boleh dikenakan satu tribunal boleh dibuka khas untuk menyiasat dakwaan tersebut. Tetapi ini tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah SPRM mengambil tindakan sendiri dan membuat kenyataan secara publik bahawa satu siasatan telah dimulakan terhadap Yang Arif Hakim Nazlan. Jadi macam mana kita nak lihat kebebasan kehakiman itu terpelihara, sedangkan sekiranya hakim yang buat keputusan tersebut mendapat satu ancaman berbentuk siasatan. Jadi dan pejabat hakim, ketua hakim negara juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa perkara tersebut sepatutnya tidak disensasikan, dan SPRM sepatutnya mengambil tindakan terhadap RPK dan bukannya Yang Arif Hakim Nazlan. Kerana ini merupakan satu tuduhan yang besar. Satu tuduhan yang menyatakan bahawa Najib Razak ataupun Yang Arif Hakim adalah tidak berintegriti. Jadi ini satu tuduhan yang amat berat, dan sepatutnya RPK yang disiasat, bukannya Yang Arif Hakim. Jadi itu kita punya respon terhadap apa yang telah berlaku. Jadi kita nyatakan dengan tegas, peguam-peguam menyatakan dengan tegas bahawa Badan Kehakiman perlu bebas daripada pegangan politik. Badan Kehakiman perlu bebas daripada pegangan politik.
Jadi kita tidak mahu sebarang bentuk intimidasi, sebarang bentuk ancaman dikenakan terhadap mana-mana hakim. Lebih-lebih lagi dalam kes yang amat berprofil tinggi ini seperti kes 1MDB, Datuk Seri Najib dan Najib Razak dan banyak kes kluster-kluster mahkamah yang kita lihat pada hari ini. Jadi cerita sikit pasal apa yang berlaku pada hari tersebut sangat menarik sebab macam saya cakap tadi, last peguam-peguam berhimpun ialah pada 2017 dan kita dapat saksikan di Padang Merbuk itu, satu, peguam-peguam dihalang daripada untuk keluar Padang Merbuk tersebut kerana niat asalnya ialah untuk kita berarak dan pergi ke bangunan parlimen, tetapi dihalang oleh polis kononnya atas alasan perhimpunan aman, akta perhimpunan aman. Dan walaupun peguam yang sepatutnya menjadi jurucakap yang hebatlah, boleh negotiate dan sebagainya, tapi peguam pun dihalang pada hari itu dan kita terkepung di dalam Padang Merbuk. Dan ini menunjukkan saya sebutkan bahawa perbezaan amat ketara lah compare dengan waktu PH. Tunjuk-tunjuk perasaan begini dianjurkan dengan aman, kita dapat menyuarakan apa pendapat kita. Walaupun Timbalan Menteri Undang-Undang yang berhormat Ms. Armiati hadir pada perhimpunan tersebut, tetapi kita rasakan bahawa ia sedikit canggung lah sebab kami tidak dapat berjalan menyuarakan perasaan kami. Dan kedua, apa yang bagi saya menarik ialah kerana ramai anak-anak muda, peguam-peguam muda yang hadir pada pagi tersebut. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang baik, terutamanya kepada arena guaman kita, yang mana kita lihat peguam-peguam berani untuk menyatakan apa yang terbaik untuk kebebasan kehakiman yang perlu dijamin. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.